Dan demikian lagi makruh mengimamkan orang yang aklab dan mengikut akan dia. Sama ada yang aklab itu belum balik. Aklab adalah yang kulub, yang tidak berkhatan. Ya. Jadi tak berkhatan. Di mazhab ada khilaf, ada setengah mazhab atau mazhab itu wajib laki sunat perempuan, ada setengah mazhab wajib laki dan perempuan. Ya. Sebab dibimbangi dalam kulfah itu ada najis. Makruh mengikut orang yang aklab yang belum balik. Kerana apa? Ya, mana belum balik atau sudah balik. Sebab dia kerana barangkali tiada hendak ia membasuh barang yang di bawah kulubnya. Ya, yang wajib membasuhkan dia. Kalau dia tak kerat, maknanya dia kena basuh. Kalau tidak dia menanggung najis, tidak sah mayang dia. Kalau orang yang meninggal, dia kulfah dia tak terbuka. Bagaimana najis ada di dalam? Adakah dia kerat? Kalau dia kerat, menghinakan mayat dan meninggal. Dia khilaf. Setengah ulama kata tayammum. Setengah ulama kata tayammum dan tak semayang. Tapi ikut Syafi'i Ibn Hajar, dia tayammum dan semayang. Ganti dia. Ya, sebab najis di bawah. Demikian lagi makruh berimamkan dan mengikut orang yang bid'ah. Tapi bid'ah dia tidak sampai jadi kepada kafir. Ya, itikat yang bid'ah atau pembawakan yang bid'ah. Tapi tak sampai taraf kepada bawa kepada kufur. Kalau bid'ah sampai kufur tak diikut terus. Dibuat sah tak semayang orang yang kufur sebab dia laisa min ahlin. Sebab bid'ah ni. Dan jika tiada di peradilan lain sekalipun, walau cari orang lain tak ada dah, tetap mengimamkan orang yang sumpah. Dia orang berfaham lah. Jaga diri jangan sampai jadi ahli bid'ah. Dan kata si Azra'i, haram mengikut dia. Orang yang bid'ah ni atas orang yang alim yang masyhur, kerana bahawasanya jadi sebab ia bagi disebutkan orang awam, ya, akan bid'ah. Dia orang macam orang bid'ah pun orang buat imam pun, kan. Jadi kecoh. Ada pun yang jadi kafir ia dengan bid'ahnya. Bid'ah ni membawa kepada kekufuran. Seperti beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui akan segala juz'iyat. Itu bid'ah ni kufur. Ada iktikad bahawasanya Allah Taala tidak mengetahui secara juz'iyat. Dia mengetahui secara kulliyat je. Juz'iyat maknanya detail, juzuk. Satu benda pun yang terlepas. Ada kata yang terang kita tahu lah, yang detail sangat tuan tak tahu. Kita tak tahu, murtad orang tu. Nanti jadi imam, tak jadi imam tu. Bahkan tak sah mayang kita. Bid'ah ni membawa kepada kufur terus. Mana menafikan kesempurnaan ta'alluq ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq ilmu dia pergi pada apa? Tiga. Minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Allah Taala ta'alluq pada ilmu yang wajib sifat dia dan zat dia. Yang mustahilat dia ta'alluq mustahil dengan mana dia mengetahui benda yang tidak layak di dia tu tak ada. Itu maksudnya. Dan mengetahui benda yang mungkin segala makhluk. Tiba-tiba dia kata tahu tak semua. Dia kata ada benda yang tuan tak tahu. Jawab dia murtad tuan tu. Tu bid'ah yang dipanggil bawa kepada kufur. Maka tak boleh jadi imam. Dan dia semayang tak sah. Dan yang makdum, mana benda yang juz'iyat dan benda yang makdum yang tak ada. Ya, Allah Taala tahu semua, tak ada. Dia tahu cara tak ada, mana benda tu tak ada di dia. Contoh al-mustahilat. Benda yang mustahil, mana benda tu tak maujud. Maka Allah Taala tahu macam mana? Tahu cara tak maujud. Mana benda tu tak ada di dia. Apa benda yang tak ada di Tuhan? Minan naqais, segala kekurangan. Tu. Lawan dia minan kamalat, segala kamalat sempurna tu Tuhan tahu. Mana tahu apa? Tahu maujud di dia dan sabit di dia. Ada pun lawan dia minal itulah daripada segala perkara yang dikatakan naqais, kurang itu maklum. Maka tak ada di Tuhan. Maka Tuhan tahu cara tidak ada. Mana Tuhan tahu bahawasanya sifat-sifat kekurangan tidak ada di dia. Itu maksud. Dan yang mungkar akan bangkit daripada kubur. Dia kata dah mati hancur, mana dia bangkit-bangkit. Orang ni kalau dia semayang, dia semayang pula dia. Kalau semayang tak ada apa pun ni. Semayang dia pun tak sah, lagi kita nak ikut ni. Dan yang berhimpun di mahsyar, diingkarkan bahawasanya tidak ada yaumul ba'ats, tak ada. Ataupun berhimpun di mahsyar itu tak ada. Dia nak sedangkan benda ni sabit dengan nas Quran dan hadis yang sahih. Ada juga dia nak ajaran ilmu sesat. Syurga ni mana? Syurga di kita lah, neraka pun di kita juga. Ya. Pusat ke atas dia panggil syurga, belah pusat ke bawah tu neraka. Yang pandai macam mana sesat tu. Ni etika kita kufur tu, murtad. Ya. Ajaran sesat. Dia pandai jadi sesat penjalan betul. Dan demikian lagi golongan mujassimah. Ini banyak ni sekarang. Kata Tuhan atas langit ni. Tuhan atas aras. Bila atas aras tempat tak? Bertempat jisim nak. Mujassimah gitu. Dia mentajsimkan Tuhan. Ya, banyak ni. Ni bawa dia apa? Dia memberelkan perdebatan. Engku tu dengan apa tu? Wow, teruk dia kena tala kan. Wahabiah faham kan. Wahabiah ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia terkeluar. Kau tengok kitab-kitab dia orang dahsyat. Dan demikian lagi golongan mujassimah. Mana golongan yang mentajsim, menjisimkan Tuhan. Ya, Tuhan bukan jisim. Jisim dia benda baru. Bila jisim yattahizul faraq. Dia mengambil akan lapang. Bila lapang dah tasyabbuh lil khalaiq. Dia berserupa dengan makhluk. Sedangkan Tuhan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tuhan mukhalif, dia menyalahi. Maka kalau orang ni dia kata Tuhan bertempat, Tuhan atas langit, Tuhan duduk atas aras, dia kata, jawab tak soal imam tu. Sesat punya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan ni nama anak arsy istawa, istilah tu banyak nama, berpuluh makna dia tu. Jangan pakai istilah mana duduk macam ni, istilah mana istawa mana menguasai. Itu maksud dia. Ya, meninggi mana menguasai, bukan duduk macam kita. Duduk macam kita. Tu Syekh Nuruddin tanya sedap ke? Kata atas aras, aras makhluk ke tu? Dia kadim ke baru? Baru. Sebelum ada aras, duduk di mana gitu. Kalau jawab dia, aras benda baru, benda makhluk. Maknanya benda yang dia masabakahul adam, benda yang didahului oleh ketiadaan baru dijadikan oleh Tuhan. Sebelum jadi tu kan? Kalau dah di aras dulu kawan dia. Kalau jawab dia. Macam-macam juga ni. Demikian lagi golongan mujassimah yang mentajsimkan Tuhan dan beriktikad bahawa Allah Taala itu berpihak. Mana atas, bawah, kiri, kanan semua tu. Ya. Mana ringkas bagi kita ahli sunnah wal jamaah, tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Taala mukhalafah dengan semua.
Maka tiada sah mengikut akan dia. Ini bukan kata makruh tak sah terus, sembahyang pun tak sah. Misalnya seperti kafir bandingkan sama tu, yang lain sebab mujassimah kufur, dia mentajsimkan Tuhan, etikat Tuhan super makhluk, habis semua etikat. Dan demikian lagi makruh berimamkan orang yang tak tahu tak an'am tak alaihim. Dia bergagap dia gagap tak tu. Bagi dia tak boleh, bagi kita makruh. Makruh orang yang tak maknanya yang membaca tak berulang-ulang, tu. Atau urut lain ataupun orang yang fa dan orang yang membaca fa berulang-ulang, maknanya urut-urut yang ulang-ulang tu makruh ikut. Dan orang yang waw apa waw nak duduk Kulah Quran yang dia dapat waw kalau tadi tak mudah anak tak ada gitu kan. Dan orang yang membaca waw tu berulang-ulang, habis tu. Dan demikian lagi yang berulang-ulang membaca huruf yang lain daripada huruf yang tersebut itu. Dan makruh diimamkan akan orang yang lahan bacaannya yang tiada mengubah akan makna. Dilahan dalam tajwid ada berapa? Dua. Satu dipanggil lahnun jadiyun, lahan jadi. Lahan jadi ni maknanya sebutan salah, makna pun lagi, itu batal sembahyang. Tapi kalau lahnul khafi, lahan silap sebut, tapi makna tak lagi. Contoh huruf-huruf yang mutasyabihah tu disebut tak berapa tepat, sengit-sengit lagi, tapi makna tak lagi, boleh pakai lagi lah. Tapi haram ni sebab qiraah dibaca tak betul, tapi sebab makna tak lagi, maka sah lagi sembahyang, dia makruh. Dan demikian lagi makruh berimamkan orang yang was-was. Ada satu sahabat kan, dia sembahyang dia atur je kau was-was kan, atau dia imam sembahyang ikut 2 rakaat dia buka balik, usalli balik, kata mati tu. Bukan baru sekejap, 2 rakaat dah buka balik, usalli, maut kerja di imam masjid habis orang lagi. Ada yang wawasan kena was-was kalau kena was-was baca apa? Ayat 3 suratul hadid, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ayat lepas surah waqiah, surah apa? Suratul hadid, baca ayat banyak. Lepas baca sembahyang makanlah 3 kali ke 5 kali 7 kali, niat kita terbuang ikhlas, was-was teruk sangat. Kadang tengok dia kesian orang habis sembahyang dia diam pakai sembahyang sebab kita terkejut dengan kolam. Makruh mengikut imamkan orang yang was-was, makmum dah habis baca dah, dia tak habis lagi. Iya kan makmum kata orang mati je tu. Iya kan. Dan orang yang dikeji orang kebanyakan makmum akan dia. Mana di segi apa? Bacaan dia atau segi akhlak dia. Maknanya orang makmum tak selesa duduk belakang dia, makruh sebab tidak ada angkat. Mana imam yang tidak muafiq, tidak mutabaqah dengan imam memang tak setuju. Imam makmum tak setuju. Bila jadi imam tak terangkat kepala kan. Syahadan makruh mendirikan jemaah di dalam masjid yang ada baginya imam ratib. Imam ratib, imam telah dilantik oleh kerajaan, dah lantik dah. Tiba-tiba kita datang dulu, kita semayang dulu. Kita semayang dulu misalnya, itu makruh sebab dah ada imam tu khas kan, ikut dia. Lagi tiada masjid itu pada jalan raya. Kalau masjid jalan raya lain, macam biasa dia apa, orang banyak singgah dia nak cepat kan, tu di masjid biasa kan ada, kita pergi pintas dia pula. Dan tiada imam ratib. Biasa macam masjid-masjid yang letak begini tepi jalan tu untuk orang jemaah luar banyak akan singgah, tak imam ratib tu. Siapa jadi imam dah, siapa dulu masuk, macam kat lapangan terbang kan, surau dia ada imam ratib, ada siapa masuk cepat jalan je lah, tolak siapa yang boleh pergi jalan. Dan memberi izin pada berjamaah, mana tadi makruh mendirikan jemaah di dalam masjid yang ada baginya imam ratib. Lagi tiada masjid itu pada jalan raya yang tiada imam ratib yang memberi izin pada berjemaah ni. Tempat memang tak ada, dibiarkan tu tak apalah. Contoh macam RNR kan, tertinggal tu tak ada apa imam, siapa pergi ke depan, siapa duduk depan ikut je lah, tentu ni. Adapun jika tiada bagi masjid itu imam ratib, atau ada baginya imam ratib tetapi memberi izin dia pada berjamaah, imam kata tak apalah semayang, diizin tak apa. Atau ada masjid itu pada jalan raya, maka tiada makruh berjamaah. Masjid macam tempat singgahan makan lah, ada nar kan, jalan raya, bukan tengah jalan raya, tengah raya belum dentung tu kan. Maknanya situ tidak ada imam ratib tu tak apa, siapa nak pergi jadi imam jelah mayam berjamaah. Dan demikian lagi tiada makruh berjamaah dalam masjid yang tiada pada jalan raya dengan tiada izin imam ratib, makruh itu. Dan tiada makruh berjamaah di dalam masjid yang tiada pada jalan raya dengan tiada izin imam ratib, syarat jika gaib imam ratib. Dan imam ratib ada tu, patut dia kena izin, tapi hari itu imam ratib tak ada. Dia pergi mana? Di umrah. Misalnya ni kan, seminggu, 2 minggu jalan. Tak ada orang lain ganti, macam naik lah pada awal waktu. Dan ditakuti luput fadilat awal waktu. Di sini pun boleh dah ni. Ada setengah masjid sampai dia orang bunyi orang kampung. Mayang subuh kat 6.30. Orang nak pergi kerja dah mesti lambat nanti imam. Tu imam semput tu. Ada buktikan. Dia kalau macam ni keadaan dia lambat sangat sampai dabit mana? Menghilangkan fadilat awal waktu. Ketika itu boleh orang lain naik je lah. Lama nak tunggu sampai hari 2 kali ambil semayang. Lepas semayang ambil semayang boleh tunggu lama nak tu soalnya tu. Kalau dia kena tukar imam lain. Dan ditakuti luput fadilat awal waktu. Sebab fadilat awal waktu dia besar pada dia. Dan tiada takut akan fitnah. Macam apa dibuat tadi dari berkelahian apa semua, janganlah. Dan kesakitan imam ratib, sebab terdahulu yang lain menjadi imam, jadi perbalahan, janganlah. Maka pada ketika itu sunat mendirikan jemaah di dalam masjid itu jika ada syarat-syarat tadilah.
Dan terutama hendaklah dia menjadikan imam itu orang yang terlebih dikasih oleh imam ratib. Kalau dia nak ganti imam ratib izinkan, ya. Maka cari orang yang dekat dengan dia. Maka jika dia takut ia akan fitnah atau kesakitan imam ratib, mana sakit hati dia kan orang pintar dia. Naklah tiap-tiap mereka itu masing-masing semayang seorang diri. Wah, rugi kan. Dia nak tengok pada waktu tengok dah lama sangat. Dekat setengah jam tunggu dia. Lewat muda pening dia. Jadi kalau buat imam ratib tak marah kan, buatlah. Tapi kalau jadi mungkin berkelahi kan, semayang seorang dia rugi lah gitu kan. Kita tak pernah jadi jarang. Dan sunat bagi orang yang kembali, dan sunat bagi orang yang kembali semayang serta imam ratib, ya, dia semayang mana kembali balik, ni adab. Maka jika picit waktu sekira-kira tiada tinggal daripadanya melainkan sekadar yang meluluskan semayang saja, hendaklah mereka semayang dengan berjemaah di dalam masjid itu, dan jika takut mereka akan fitnah sekalipun, ya. Itu kalau sekadar dah tempat waktu dah terdesak sangat, dah tinggal kadang-kadang 10 waktu, ya tu tak boleh lah, mayang je lah. Dan sunat bagi imam menyaringkan suara dengan membaca takbir. Umum takbir sama ada takbir yang rukun dipanggil takbir apa? Takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat. Takbir berpindah satu rukun ke satu rukun, ya. Dan membaca sami Allahu liman hamidah. Sunat makna dia baca dengan jihad. Ya, dan juga dengan salam. Itu semua maknanya apa? Memberitahu. Ada berjaga tu? Dan kita lain dia jaga. Sini ada tak? Tengok sebut. Tengok bawah ni tak? Dia kena niat dia. Kalau tak niat zikir, dia niat iklan beritahu batal sembahyang. Ya, imam dari imam, dia angkat suara dia. Bila angkat suara dia, dia ada apa? Tadamun, mengandungi makna iklan, memberitahu. Kalau dia tak padamkan dengan niat zikir, jawab dia batal sembahyang. Kalau itlak tak niat apa pun, dia angkat Allahu akbar, tak niat apa, batal sembahyang. Ya, dia kena niat zikir. Niat zikir serta memberitahu atau niat zikir saja. Ataupun niat maknanya zikir saja ataupun niat zikir serta beritahu. Dia dua yang batal, dua tak batal. Niat zikir dan memberitahu, ya, itu maknanya tak batal. Atau niat zikir saja tak batal. Kalau di itlak tak ada niat zikir, tak ada beritahu. Sedangkan dia angkat suara, ya, maka hukum dia batal. Bersalahan kalau dia sembahyang seorang diri tak boleh angkat suara pun. Sebab apa? Tidak ada makna iklan, ya. Dia nak pusing makna memberitahu. Maka dia tutup dengan niat zikir. Kalau tunggu saya di pondok dia tampal tu, ambil kitab Arab, kitab Fuqaha, letak ke depan. Kitab wajib, jadi imam dia kena faham, ya. Yang tak faham sangat, nampak sangat tak faham bila dia balik Mekah umrah, lepas tu duduk belakang dia jadi mubaligh. Tahu mubaligh? Imam sami Allahu liman rabbana wa lakal hamd, setengah Arab. Orang kuat, ya. Kita jadi mubaligh dekat Mekah tu ada orang juta kan, orang belakang tak dengar. Sebab mubaligh mana orang yang menyampaikan suara imam tu, mana mubaligh. Tiba-tiba dia sembahyang kat kampung dosa, sibuk balik tu. Orang kuat lah tu. Wah, imam pun sakit hati tengok. Tak cukup di suara aku gitu kan. Itu boleh buat batal sembahyang. Dia angkat suara memang dia tak niat, dia buat mana dia tak faham. Bila tak faham memang dia tak niat zikir, batal sembahyang kan. Tengah ngaji bayi tak belajar. Dan demikian lagi sunat bagi makmum yang masbuk muafakat dengan imam pada zikir, pada membaca zikir dan segala bacaan yang wajib dan yang sunat. Mana dia mutabiklah, dia mutabakat dengan imam. Maka naklah takbir makmum yang masbuk itu serta imamnya pada barang yang diikutnya akan imamnya padanya. Maka jika didapatnya akan imam tu i'tidal, ya, hendaklah takbir ia bagi tunduk kepada sujud. Ya, dia dapat i'tidal, bermakna rakaat tu apa tu? Rakaat tu tak dapat tu. Dia sekurang-kurang nak dapat rakaat paling kurang, mesti dia dapat rokok serta imam, ya, dan tumakninah. Bila rakaat tak dapat, dia ikut imam tu rakaat tak dapat tu. Jadi dia perlu apa? Ucap takbir macam imam, sama juga. Takbir ikut biasa. Itu maksudnya. Nah, takbir dia bagi tunduk kepada sujud dan bagi barang yang kemudian daripadanya, mana dia sama dengan imam serupa maknanya. Dan daripada segala pindah-pindah, mana intikal. Ya, berpindah imam, Allahu akbar, tu dipanggil takbir intikalat. Atau didapatnya akan di dalam sujud. Maka jangan ia takbir bagi tunduk. Ini tak ada. Dia angkat takbir imam tengah sujud. Dia angkat takbir Allahu akbar, tak takbir turun dia. Ya, dia turun dia pakai imam pada sujud tanpa takbir itu. Kerana tidak dia mengikut. Di situ tak diikut siapa tu. Rakaat tu kalau dia tak dapat sembahyang seorang, tak ada sembahyang lagi. Tapi kena diikut imam, di mana imam pergi dia turun. Jadi dia dapat tadi masa dia takbir imam dah ke sana. Jadi dia turun saja. Tu. Kerana tiada ia mengikut imamnya pada tunduk. Hanya dapat mula-mula dalam sujud. Inilah hukum pada mengikut mana zikir makmum dengan imam tadi dan bacaan-bacaannya lah. Adapun pada perbuatan pula, maka wajib atas makmum yang masbuk itu muwafaqah, mana bersama akan imamnya pada barang yang didapatnya serta imamnya daripada segala perbuatan. Mana imam duduk di mana terus pergi situ je. Dan jika tiada ia kebilangan sekalipun. Dan tadilah imam tengah rokok, dia turun tu rakaat tu tidak kebilangan sebab dia tak dapat rokok serta tumakninah. Maka apabila berdiri masbuk itu kemudian daripada salam imam, bila imam salam je dia pun bangun, maka tilik. Jika ada duduknya itu pada tempat tahiyatnya yang awal daripada sembahyang 4 rakaat atau yang 3 rakaat, sunat baginya membaca takbir. Ya, jadi dia dengan imam selisih 2 rakaat. Imam tayat rakaat keempat, dia rakaat kedua. Mana tempat duduk dia tu memang tempat duduk tayat awal. Maka kalau imam salam dia bangun dia sunat takbir. Tapi kalau bukan mutabik, bukan sejajar dengan tempat dia tu, misalnya dia datang dia rakaat pertama, imam dah rakaat keempat. Jadi imam duduk tayat akhir, dia duduk juga. Tapi dia kalau sebenarnya bukan tayat awal tu, satu rakaat. Jadi dibangunkan, bangun dia. Ya. Sunat baginya membaca takbir ketika berdiri itu, dan tiada wajib atasnya berdiri dengan segera. Ya. Dan jika tiada ada duduknya itu pada tempat tahiyat,
Ya, bukan tempat tayat. Bahawa dia duduk tadi rakaat ketiga ke ataupun duduk rakaat pertama, imam tayat akhir. Misalnya ni, bukan maknanya bertentang dengan tayat awal. Bahawa jawab dia apa? Wajiblah atasnya berdiri dengan segera. Imam salam dia tu dia bangunnya. Jangan lambat lagi. Dan tiada sunat baginya takbir ketika berdiri. Dia bangun senyap, tu bangunnya. Habis. Kemudian bermula barang yang didapatnya oleh masbuk serta imam. Maka iaitu permulaan sembahyangnya. Dan barang yang dibawa dengan dia kemudian daripada salam imamnya itulah akhir sembahyangnya. Itu masbuk. Apa mana masbuk? Dia ada masbuk dua. Satu masbuk lughawi. Satu lagi masbuk istilahi. Masbuk lughawi kalau kita datang lewat itu semua panggil masbuk. Itu lughawi. Tapi yang kita nakkan masbuk istilahi. Masbuk pada istilah fiqh itu orang yang tidak dapat masa membaca Fatihah. Dia kira masa ya. Kadar membaca Fatihah tu ketika dia sama qiyam dengan imam dia tak dapat. Maka hukum dia adalah masbuk. Hukum orang masbuk dia wajib mengikut imam ya ketika mana imam rokok. Dia kena ikut, jangan dihabiskan bacaan dia. Adapun masbuk tak boleh. Dia kena apa? Dia kena habiskan bacaan dia dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Al-ghaflatu aslu jami'il afati. Kelalaian adalah asal segala penyakit dan maksiat. Lalai itu. Tadi. Wal khudur dan qalbi kita hadir kepada Tuhan itu aslu kulli as-sa'adat atau tiap-tiap as-sa'adat kebahagiaan. Asal kebahagiaan hudurul qalbi ma Allah. Asal kerosakan ialah al-ghaflah. Lalai. Sebab tu musuh paling besar kita berjalan Tuhan ialah ghaflah, lalai. Sebab nikmat sebenarnya ialah nikmat ruh. Naimur ruh wa azabuha wa syuhudu rabbiha wa ihtijabiha. Begini ada dia. Naimur ruh, nikmat ruh sebenarnya apa? Wa azabuha dan azab ruh apa dia? Innama huwa syuhud, ialah terbuka. Ya, syuhudu rabbiha, dia musyahadah akan Tuhannya. Wa ihtijabiha dan terhijab dia. Bermakna kalau hati terhijab tak menghadap Tuhan itu satu azab penderitaan yang sebenarnya. Ya, azab sebenar bila hati tak boleh menghadap dan nikmat sebenar bila qalbi boleh menghadap dia. Ya.